Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama lagi pada malam ni. Insya-Allah pada malam ni saya akan sambung perbincangan yang ketiga berkait dengan akidah wasiat. Yang mana dalam 5 hari bulan, hari Sabtu ni, Sabtu pada 5 hari bulan itu kita bincang 2 tajuk, iaitu akidah wasiat di sisi Yahudi, agama Yahudi, dan juga akidah wasiat di sisi ajaran Syiah ataupun agama Syiah. Jadi pada malam ni sebagai sambungan, kita akan bincang pula al-mabhath tsalis, perbincangan yang ketiga, iaitu aujuhut tashabuh baina aqidatil yahud wal rafidah fil wasiyah. Bentuk-bentuk persamaan antara dua akidah, iaitu akidah Yahudi dan akidah Rafidah, yakni Syiah yang melampau, berkenaan dengan wasiat. Kena ingatlah, wasiat dalam perbincangan kita ni adalah ketentuan dari sisi Allah pengganti kepada pemerintah itu. Jadi kalau Yahudi berakidah bahawa Yusha' bin Nun itulah wasi kepada Nabi Musa, yang diwasiatkan oleh Nabi Musa atas ketentuan Allah. Kena ingatlah, wasiat ni Allah yang menentukan seseorang itu menjadi pengganti kepada pemimpin sebelum itu. Jadi Yahudi dan Rafidah, Syiah Rafidah, sependapat dalam masalah ini. Jadi kita telah bincang dah pada 5 hari bulan 8 itu. Cuma pada malam ni sebagai perbincangannya, kita nak lihat pula setelah kita tahu masalah ingat tak ingat tu tak apalah. Cuma biar kita nampak. Sebab tu saya dalam proses kita, pengajian kita, saya akan cuba selitkan ajaran ini dengan ajaran yang ada di zaman kita ni. Seperti mana yang saya sebut dalam perbincangan 5 hari bulan pada hari Sabtu lepas, bahawa di tempat kita ni pun ajar-ajar salah seperti yang kita maklum, bukan satu ajaran, beberapa ajaran yang mana mereka cuba gambarkan bahawa ketua-ketua mereka tu boleh berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar arkam tu satu ajaran besar tu, peringkat international tu. Ajaran-ajaran peringkat kampung ni, payah pen sedih kita kata 1000 lebih pengikut dia. Dia tu antara yang boleh berkomunikasi dengan Allah. Dan ramai lagi ajaran salah yang lain. Bahkan paling tidak, ni saya tahulah, dan disebut pada saya sendiri orang yang terlibat. Mana setengah-setengah yang terlibat dengan ajaran-ajaran, sama ada kita sebut atas nama tarikat lah kita kata. Ada setengah-setengah tu mudir sekolah tu, bila sampai satu tahap, tapi tak sampai tahap ni, masih bawah lagi, tapi sudah boleh berinteraksi dengan orang mati. Misalnya bila dia nak pecat salah seorang, 2 orang dia pecat serta dia pecat staff dia 2 orang. Dia masuk dalam bilik mesyuarat, dia kata tadi dia salat 2 rakaat, kemudian Tok Kenali bisik kepada telinga dia bahawa Tok Kenali merestui pemecatan 2 orang staff dia, dan perkara tu dia sebut dalam mesyuarat. Jadi 2 orang yang kena pecat tu sebut padanan. Maknanya pemecatan saya ni berdua ni, dia kata ni, mendapat pengesahan daripada Tok Kenali. Saya bimbang kukuk mula-mula Tok Kenali, kemudian naik atas lagi, kukuk jadi begini. Dan sebab benda perkara ni memang sudah ada berlaku. Jadi biar kita tahu, insya-Allah dengan ada maklumat tentang ajaran salah yang besar ini, insya-Allah kita akan dapat jaga akidah tauhid kita. Sebab orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu ni tidak sama. Baik. Selepas kita bentangkan 2 ajaran, 2 agama lah, iaitu Yahudi dan Syiah Rafidah, berkenaan dengan akidah wasiat, maka jelaslah kepada kita bahawa di antara 2 agama ini, Yahudi dan Syiah Rafidah ini, mana kalau kita tengok dari segi akidah wasiat,
sangat banyak persamaan. Walaupun ialah kita sedia maklum bahawa Syiah Rafidah ni berasal daripada Yahudi, kerana ia diasahkan oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Tak apalah, kita nak mengukuhkan lagi fahaman secara umum itu, kita nak tengok secara spesifiknya. Yang pertama, sudut persamaan. Persamaan dari segi penggunaan nama itu. Kalau kita perhatikan, selepas Nabi, bila Nabi wafat, Sayyidina Bakar jadi pengganti Nabi. Apa yang disebut pada Sayyidina Bakar? Khalifatul Rasulillah. Sama ada dalam Quran atau dalam hadis, ada isyarat, ada dalam hadis sebut secara terang. Sayyidina Bakar tu bukan wasi kepada Nabi, tapi khalifah kepada Nabi. Sebab tu Sayyidina Bakar tu disebut Khalifatul Rasulillah. Itu istilah dalam agama kita yang diguna pakai dalam nas agama kita. Dalam Quran pun guna khalifah tu, dalam hadis pun guna. Kemudian selepas daripada Sayyidina Abu Bakar, siapa dia yang mengganti Sayyidina Bakar? Sebab Sayyidina Bakar ni memerintah 3 tahun lebih. 3 tahun 5 bulan, setengah kata 3 tahun 6 bulan, 3 tahun setengah lah. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu disebut khalifati Rasulillah. Pengganti kepada pengganti Rasulullah. Mula-mula. Oleh kerana Sayyidina Umar ni dia merintah 12 tahun. Peringkat awal dia ni disebut sebagai khalifati Rasulullah. Pengganti kepada pengganti Rasulullah. Cuma selepas itu diguna sebagai perkataan umum, iaitu Amirul Mukminin. Selepas daripada itu tak ada guna wasiat. Meninggalnya Sayyidina Umar, dibunuh pada waktu subuh tu oleh Abu Lu'lu'ah itu. Maka dilantik pula Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni disebut sebagai Khalifatu Umar, khalifah pengganti Sayyidina Umar. Dan selepas tu dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Tidak juga digunakan dengan makna wasi. Selepas mati Sayyidina Uthman, maka Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun disebut sebagai Khalifah Ali. Tak diguna Imam Ali, tidak diguna wasi kepada wasi Sayyidina Uthman, tidak. Maknanya penggunaan kalimah wasi atas nama wasiat tidak diguna pakai dalam sistem pemerintahan Islam. Tidak diguna pakai. Tapi khalifah disebut dalam hadis. Baik. Tetapi seperti mana yang kita sedia maklum bahawa bila pengganti kepada seorang pemimpin, bahkan sebelum dia mati lagi, dalam Yahudi sebut wasi. Yusha' tu wasi kepada Nabi Musa. Kalau Syiah, Sayyidina Ali tu wasi kepada Nabi SAW. Itu kita bincang dah dalil-dalil. Sudut tu ada persamaan. Jadi sudut persamaan di segi jawatan wasi yang dikenali dalam kalangan Syiah. Hal ini termasuk dalam akidah ni. Bukan kata istilah-istilah siasah politik, tidak. Akidah. Bahkan kita sedia maklum bahawa sesiapa yang tidak mempercayai bahawa Sayyidina Ali ni wasi kepada Rasulullah, orang itu tidak dikira bertauhid. Siapa tak tu? Tu kita bincang dah sebelum. Cuma di sini ada beberapa perkara lah yang disebut di sini. Istilah wasi ni dipopularkan mengikut setengah ulama. Akidah wasi ni walaupun sudah ada dah selepas Rasulullah wafat itu, tapi dia semakin popular istilah ini pada zaman Sayyidina Uthman. Rupanya kalimah wasi ini digunakan untuk memburukkan orang yang menjadi khalifah selepas Rasulullah. Jadi bila dia guna istilah wasi, maknanya Sayyidina Ali ini wasi Rasulullah, tiba-tiba selepas 3 khalifah baru Sayyidina Ali dapat menjawab jawatan khalifah. Maknanya 3 orang khalifah Rasulullah, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dikira sebagai ghasib, perampas hak Sayyidina Ali. Tu orang panggil naratif lah. Kalau bahasa ni panggil naratif. Ni naratif ni dia berakhir pada 12 hari bulan. Jadi nak sampai pada 12 hari bulan ni, banyaklah syaitan-syaitan yang menimbulkan dia punya tashkik, perbalahan sama umat Islam. Berhati-hati. Nak pergi menguni, pergilah menguni. Tapi berhati-hati. Sebab kalau tidak boleh rosak hubungan kita sesama Islam tu. Tuan Nabi Mer tu. Lebih baik diamnya. Doa kebaikan, minta Allah angkat fitnah ni. Siapa yang berhak menjawab jawatan itu, kita minta Allah yang terbaik untuk kita, begitu. Kadang-kadang kita calon kita tak kenal pun kita nak undi tu. Tidak gitu. Tak kenal pun, tak ada nak cari maklumat tu. Jadi begitulah. Jadi kita nak bincang sebenarnya berkait dengan politik lah. Cuma politik ni dikaitkan dengan akidah. Sehingga jadi kafir. Jadi
dia kalau kita baca dalam kitab-kitab dia, kitab khusus dia lah, mana penyebab kafirnya kerana tidak percaya kepada wasiat Rasulullah, tidak percaya bahawa Sayyidina Ali ni adalah wasi Nabi. Jadi 3 orang khalifah awal tu perampas wasiat, perampas jawatan itu. Baik, daripada perbincangan ini jelas kepada kita bahawa asal gelaran wasi ini adalah daripada Yahudi tuling, tidak daripada Quran, tidak daripada hadis, tidak daripada praktik para sahabat, tidak juga. Sampai seterusnya, sampai Khalifah Umayyah, Khalifah Abbas, tak ada istilah wasi, tidak digunakan. Bermula daripada zaman Sayyidina Abu Bakar sampai kepada khalifah-khalifah, sampai pada zaman Khalifah Uthmaniyah pun tak digunakan kalimah wasi. Baik, itu sudut yang pertama. Yang kedua, jadi jawatan wasi ini wajib. Maknanya bila seseorang itu memegang jawatan dalam konteks siasah Syiah, politik Syiah, mana seseorang yang menjadi pemerintah bermula dengan Sayyidina Ali itu, dia ni telah diwasiatkan oleh Rasulullah sebagai wasi kepada Rasulullah. Dan Sayyidina Ali lepas tu dia wasiat kepada Sayyidina Hasan, Husain dan seterusnya kepada imam-imam Syiah. Dan menamakan wasi oleh seorang pemimpin sebelum dia mati itu termasuk kewajipan. Dan kewajipan itu bukan kewajipan dari segi fiqh, orang panggil fiqh syar'i, tidak, fiqh siasi, tidak, tapi ni dari sudut akidah. Boleh jadi kafir kalau tidak ada i'tiqad itu. Siapa begitu sekali sini disebut secara ringkas sajalah. Kalangan Yahudi dan Rafidah berittifaq, yakni sependapat tentang kewajipan melantik wasi selepas Nabi. Di situ bermulanya. Jadi perkara ini sehingga golongan Yahudi menamakan umat yang tidak ada wasi bagaikan kambing, binatang ternakan yang tidak ada pengembala. Dia gambarkan begitu. Syiah juga berkata, tu dari sudut Yahudi. Syiah pula kata, bumi ini kalau tidak ada imam, maknanya tidak ada pelantikan tu. Bila Rasulullah wafat, dia tidak tentukan siapa-siapa. Dia kata la sakhatil ard, bumi akan jadi cair seperti lautan. Dan maknanya sesuatu yang beku yang berada di atas bumi akan tenggelam. Makna bumi jadi tidak stabil. Kalau kita tengok tanah yang pejal, bukit yang pejal tu, dia akan jadi cair kerana ketiadaan wasi tu, yang dia sebut sebagai imam itu. Sebab tu saya kata ni karut luar biasa. Kalau kita perhatikan kedua-dua pandangan ini, iaitu pandangan Yahudi dan Rafidah, dia akan, kalau dari segi usul fiqh, dari segi usul fiqh, sehingga diancam, kalau tidak ada wasi diancam. Dari sudut usul fiqh, tansib, yakni menentukan wasi ini termasuk dalam kewajipan. Tapi Syiah ni bukan sekadar kewajipan, dia sebut sebagai akidah. Sebab tu dalam istilah agama dia panggil akidah wasiyah. Baik, yang ketiga, sudut persamaan yang ketiga, jawatan wasi dari pihak Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Baik, kalangan Yahudi dan agama ajaran Yahudi dan Syiah Rafidah, mereka sepakat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah sebenarnya yang telah melantik dan menentukan siapa pengganti imam, bukan Nabi. Dan Nabi tidak berhak untuk memilih penggantinya selepasnya. Nabi pun tidak berhak. Jadi mana Sayyidina Ali itu Allah perintahkan Nabi mewasiatkan bahawa Sayyidina Ali pengganti dia. Cuma surat wasiat itu dimusnahkan oleh sahabat lah. Mudah dia, tu jalan penyelesaian mudah Sesungguhnya banyak nas-nas mengikut Yahudi bahawa Allah lah yang telah memerintahkan Nabi Musa supaya melantik, memasyhurkan Yusha' bin Nun sebagai wasi di khalayak atas perintah Allah. Maknanya Nabi Musa ni hanya sebagai yang mengisytiharkan saja. Begitu juga dalam riwayat Syiah Rafidah, sesungguhnya Allah Ta'ala lah sebenarnya yang telah memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya melantik Ali sebagai putera mahkota lah, kita kata wasi ni. Penentuan itu secara teks, secara bertulis. Sesungguhnya wilayah Ali, yakni jawatan Imam Ali itu, jawatan kuasa memerintah Sayyidina Ali itu sebenarnya datang daripada 7 petala langit. min fauqi sab'i samawat,
daripada 7 petala langit. Bukan daripada parlimen, tidak. Tu dia. Sebab tu perkara ni dia gini mudah. Dia nak kena faham. Sesuatu yang kalau penentu daripada Allah, mana itu akidah tu. Itu akidah tu. Tu kita kena ingat perkara itu. Banyak dalam kitab Syiah ni dia sebut. Salah satu ketika Nabi jumpa di Mi'raj kita sebut sebelum ni. Bukan terima salat saja. Terima watikah untuk Sayyidina Ali menjadi wasi di Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril pun tak sampai ke sana. Sampai begitu sekali. Baik, yang keempat, sudut bersama yang keempat, hadirat kena ingat ni, hak kita duk bincang ni, kalau di Indonesia perkara ni disebut secara terbuka. Kalau tempat kita, kalau Syiah sebut secara terbuka, pihak kerajaan akan bertindak. Dan sebenarnya kita kena ingat, kenapa penting sangat? Kita tak sampai lagi jauh lagi ke situ perbincangan kita. Di akhir sekali, isu yang kita bincang ini, bila sampai ke tahap dia, akhir sekali, maknanya Syiah ini, dia menuntut menjadi pemerintah. Ke situ dia pergi sebenarnya. Akidah ni bukan sekadar untuk lingkungan dia, tidak. Tu. Dia, inilah satu-satu ajaran yang dia target memerintah. Ayah Pen dia tidak target memerintah Malaysia. Kalau kita perhatikan, ini kena tengoklah arkam dulu kajian apa biasa saja layan dia, tapi bila dia minta nak memerintah Malaysia, ingat tak cerita? Macam dia cabar kerajaan pada waktu kajian bertindak. Sebab kajian apa dia tengok juga, kalau cabar dia baru dia bertindak. Kalau tak cabar dia tak bertindak. Tapi Syiah ni tidak. Jawatan ini mesti diperjuangkan. Perjuangan dia. Patah hadirat huras sendirilah saya sebut tu. Boleh huras sendirilah. Dia panggil, kalau dalam istilah dia panggil mustawa yang kelima. Mustawa pertama dari segi kebajikan, pendidikan, adalah beberapa mustawa. Yang terakhir sekali, dia target dia adalah mustawa yang kelima, iaitu menguasai siasah politik. Kalau di sebelah selatan tu, ana tengok tu sudah sampai ke tahap yang kelima dah. Sebab mana dia ada, jadi dia tak ada tentangan, tak ada saingan. Kalau di Malaysia ni ada saingan pada NGO, pihak kerajaan, majlis agama dan sebagainya. Sana tak ada. Bahkan kerajaan Siam tu saya rasa dia lebih suka umat Islam berbalah itu, bertengkar itu. Lebih baik lagi untuk politik dia. Tak apalah. Jadi yang keempat, dalam riwayat-riwayat, sama ada riwayat Yahudi, agama Yahudi, dan juga riwayat Syiah Rafidah, isu pelantikan wasi ini dikaitkan dengan Allah bercakap dengan wasi itu. Allah bercakap dengan wasi dan menurunkan wahyu kepada mereka. Seseorang, contoh sini. Jadi Yahudi dan Rafidah sepakat bahawasanya Allah bercakap dengan para wasi. Kenapa? Para wasi ini putera mahkota lah. Orang yang dilantik semasa hidup lagi, semasa pemimpin itu hidup, dilantik dah pengganti dia. Mana bila dia mati tu, jawatan itu tidak akan pergi kepada orang lain. Tak perlu pilih raya, tak perlu pemilihan, tak perlu mesyuarat pihak di kalangan ahlul hilli wal aqd, tak perlu. Sebab watikah itu sudah ada. Watikah atas nama wasiat. Hak ni orang-orang yang telah diberi, orang-orang yang telah menerima wasi ni, Allah akan bercakap dengan mereka. Apa makna bercakap sini? Maknanya suatu pengiktirafan. Itu apa panggil watikah, pelantikan, dan Allah akan mewahyukan kepada mereka. Ingat cerita Nabi. Bila Nabi turun Iqra kan? Ingat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, seterusnya ayat 5 ayat pertama tu kan. Bila dia balik jumpa Khadijah dekat terketak-ketak tu kan. Selimutkanlah aku, selimut aku. Tak apalah cerita ringkas. Besok sehari selepas itu, Khadijah bawa dia pergi jumpa sepupu dia yang alim dalam agama Yahudi tu, boleh baca kitab-kitab tu, nama Waraqah bin Naufal. Ingat tak? Waraqah kata, ni ana sebut secara ringkas lah. Waraqah kata, setelah dia dengar penjelasan Nabi, dia berkata ini adalah namus. Dia kata namus ni dalam bahasa dulu, bukan bahasa Arab, bahasa kitab Taurat dulu, maknanya Jibril. Namus inilah yang telah turun kepada Nabi Musa, pada Nabi Isa, menyampaikan wahyu dengan yakin. Waraqah kata, engkau ni Nabi. Sebab itulah bila Waraqah kata, kalau aku sempat dengan zaman kamu dihalau oleh masyarakat, aku akan pertahankan kamu.
Selepas itu turun ayat ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Itu dia panggil ayatul dakwah, arahan supaya Nabi berdakwah. Hak iqra tu dia panggil watikah. Ni pun dia pergi ke arah tu lah ni. Bila wasi tu Allah bercakap, maknanya terima wahyu. Cuma lebih lagi daripada terima wahyu ni, sebab Allah bermunajat, berbisik direct tanpa melalui perantaraan Jibril. Ni banyak kita jumpa dah sebelum ni dalil-dalil, sama ada pada Yahudi ataupun Syiah. Sesungguhnya Yahudi mendakwa bahawa Allah telah bercakap secara langsung dengan Yusha' lebih daripada sekali, berdasar pada riwayat mereka. Demikian juga itulah yang seperti yang terdapat dalam nas kitab-kitab mereka. Demikian juga Syiah Rafidah, mereka mendakwa bahawa Allah telah bermunajat dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lebih daripada sekali, bahkan bukan lebih daripada sekali, di banyak tempat, mengikut riwayat mereka. Ala ma ja'at bihi riwayatuhum. Itu yang keempat, mana Allah bercakap dengan wasi dan menurunkan wasiat pada mereka. Hak ni Yahudi pun kata begitu, Syiah pun kata begitu. Kita ni tidak. Sesiapa yang mengatakan bahawa wahyu turun lagi selepas Nabi wafat, kafir orang itu. Sebab kata begitu tu dia telah menceroboh satu akidah besar. Dia panggil akidah khatmun nubuwah. Akidah ni anda bincang khusus, dia ada satu kitab khusus. Anda bincang di Masjid Lebok, tak habis lagi, kita cuti beberapa bulan. PKP ni lah berhenti tak mula lagi. Akidah, sebab tu anda sebut dulu, tanya dekat dalam sesi lepas, apa maksud Nabi sebagai Nabi terakhir? Apa maksud? Maksudnya tidak akan ada lagi Nabi lain. Itu makna Nabi terakhir, zahirnya. Tetapi makna yang lebih besar, tidak akan ada lagi proses penurunan wahyu baru. Tidak akan ada lagi proses akses maklumat dengan Allah secara direct. Mana yang ada ni sudah cukup. Kalau ada Allah beri kepada kita pada dalam bentuk mimpi, boleh hari benar, boleh hari tidak, timbul perasaan begitu saja. Atas nama orang panggil wahyu, sama ada melalui perantara Jibril ke ataupun direct ke, tidak ada. Kalau ada, dia telah menceroboh akidah khatmun nubuwah. Tu akidah besar tu. Sebab tu orang yang dakwa jadi Nabi, dia kafir. Salah satu kerana bila dakwa jadi Nabi, mesti dia akses maklumat direct dengan Allah atau melalui Jibril. Maknanya dia sudah tidak mempercayai Nabi sebagai Nabi terakhir. Sebab tu Rasul Melayu ni kan ada mana di Kelang tak? Kata mati ke? Dia rasa sakit tak? Kau mati dah? Mati dah? Mati dah. Sebab dia letak jawatan tu. Dia serabut perut duk turun naik. Serabut perut duk turun naik mahkamah. Dia letak jawatan. Dia itulah satu-satu Nabi yang letak jawatan. Nak anda tahulah. Rasul orang tanya dia jawab lah. Kenapa dia mengaku jadi Rasul Melayu? Dia kata sebab Rasul tidak ada khatm, tidak ada penyudah. Hak penyudahnya Nabi. Lega sengerti. Kalau kita ngaji perekat kafar pula, bila sebut Rasul, makna mesti Nabi lah. Tapi Nabi bukan semesti Rasul. Bila kata dimatikan jawatan Nabi, makna tentu Rasul tu tidak ada. Sebab nak jadi Rasul, dia mesti melalui Nabi dulu. Yang itu dia tak erti. Nampak macam mana? Macam mana boleh jadi Rasul kalau tidak Nabi? Tapi seseorang itu tak mesti bila dia Nabi tidak Rasul. Tak mesti. Tetapi seorang Rasul mesti Nabi. Dah bila dimatikan jawatan, dihentikan jawatan Nabi, automatik Rasul tu tak ada. Kalau orang ngaji mantik, bagaimana dia tu orang panggil ayah sedangkan dia tak ada anak? Tu dia kalau orang cakap mantik. Tak mungkin dia tu dipanggil ayah walaupun dia menikah 4 kali sehari pun. Dia hanya boleh panggil suami saja. Anak angkat tak kira. Tu jahil, tu jahil. Nak boleh sebut ayah ni, dia nak sebut anak, dia kena nak sebut bapa ni, dia kena ada anak. Awak kahwin lah berapa kali sehari, selagi tak dapat anak, awak kekal sebagai suami saja. Hak ni pun nak jadi Rasul mesti Nabi. Tak mungkin awak jadi Rasul kalau tidak melalui proses Nabi dulu. Itu dia tak. Sebab tu Allah kata khatmun nabiyyin. Ialah dalam setengah-setengah riwayat ada sebut wal mursalin, tapi dalam Quran sebut mana khatmun nubuwah. Akidah tu dia panggil akidah khatmun nubuwah. Ni pun begitu. Hak kita ada bincang ni sebenarnya satu akidah. Kenapa? Akidah wasiat ni adalah satu akidah yang menceroboh akidah khatmun nubuwah. Tu sebenarnya. Sebab tu ulama kata kalau kita ambil satu poin ni, sudah boleh kata dah Syiah tu tidak Islam. Sudah boleh kata. Baik. Yang kelima.
Darjat wali menyamai darjat Nabi, bahkan lebih tinggi daripada Nabi. Ini kita bincang dah. Baik. Di sini jelas berdasar pada perbincangan lepas bahawa Yahudi dan juga Syiah Rafidah mereka beriktikad bahawa kedudukan wasi sama darjat dengan Nabi. Sesungguhnya telah tersebut dalam kitab-kitab Yahudi, asfar Yahudi, sifir Yahudi lah, bahawasanya Allah telah berkata kepada Yusha, hari ini aku mula membesarkan engkau pada pandangan semua Bani Israel. Supaya masyarakat Bani, ini anda terjemah teruslah Bani bahasa Arab ni. Hari ini aku memulakan membesarkan engkau pada pandangan khalayak semua Bani Israel, supaya mereka tahu bahwasanya aku sebagaimana dulu aku bersama Musa semasa Musa hidup, sekarang ini aku bersama engkau wahai Yusha. Maknanya Allah letak bahawa kedudukan Yusha itu seperti kedudukan Musa sebelum Musa meninggal dunia. Ni tersebut juga dalam kitab-kitab Bani Israel bahawa mereka menggeruni Yashu seperti mereka menggeruni Nabi Musa. Mereka takut pada Yashu. Kayak Musa, Nabi Musa ni hebat, gagah Nabi Musa ni. Kayak dia akak pun, dia akak telaga tu tak, penutup telaga tu, dia akak sorang. Orang Kelantan kata dia kesok sorang. Dia pindah ke. Padahal kalau orang mampak orang pun tak mampu nak akak, dia akak mudah-mudah. Kalau Saidina Ali, pintu Khaybar tu orang kena tolak 40 orang, Saidina Ali guna tangan kiri. Dalam kitabnya. Gagah juga, lebih gagah pada Nabi Musa lagi. Pintu Khaybar tu 40 orang tolak, besar pintu Khaybar. 40 orang tolak. Tak tahulah Hasan dia bersama mana. Hasan dia tu tak. Saidina Ali ni gagahnya, tolak dengan buka tangan kanan, tangan kiri tolak sorang. Dalam kitabnya ada tu. Sebab tu dia ada tongkat Ali. Ada lah kitab dia tu. Mula-mula Tok Guru Ana sebut. Memang riwayat Syiah tu. Kacik Fatimah riwayat Syiah lah tu. Macam mana boleh mari tunah dia ke Malaysia? Ana pun tak faham itu. Tak apalah. Baik. Kalangan Syiah Rafidah mendakwa bahawa Saidina Ali itu dan mana-mana imam selepas daripada Saidina Ali itu kedudukan mereka menyamai kedudukan para Nabi SAW. Dan kedudukan para imam bermula dengan Saidina Ali itu, yang mana mereka ni wasi kepada orang terdahulu. Banyak sebenarnya riwayat-riwayat Syah. Sebahagian telah kita bincang sebelum ini. Baik. Sudut persamaan yang keenam. Allah menghentikan pergerakan matahari dan bulan untuk Yusha bin Nun, dan Allah mengembalikan matahari yang telah tenggelam ke waktu asar semula kepada Saidina Ali. Ni cerita ni. Dia kalau cerita kata Jepun nama dia ada tak? Lebih kurang Naruto tak? Dalam kitab Yahudi kita jumpa dah bahawa matahari dan bulan berhenti bergerak di atas orbit dia kerana nak memuliakan Yusha bin Nun. Begitu juga dalam kitab Syiah bahawa Allah berhentikan matahari dan bulan tu. Kepada Saidina Ali. Baik, kita tengok di sini baca sini. Antara perkara yang disepakati yang samalah antara Yahudi dan Syiah Rafidah, Yahudi menyebutkan bahawa telah berlaku pemuliaan Allah terhadap Yusha dengan cara Allah memberhentikan pergerakan mentari dan bulan kepada Yusha bin Nun. Tu. Sesungguhnya, cuma kena fahamlah. Tertahannya matahari untuk Yusha, hak tu sabit dalam hadis-hadis kita. Lepas ni anak akan sebut. Ada disebut. Ketika mana, tapi bukan bulan. Kalau Yusha bin Nun Allah hentikan pergerakan matahari untuk dia, tu ada disebut dalam riwayat-riwayat kita pun ada. Tapi tidak bulan, matahari saja. Selepas ni anak sebut.
Cuma kita sebut di sini, tujuan kita sebut hadis di sini ialah untuk menyatakan persamaan Rafidah, Syiah Rafidah dengan Yahudi dari sudut itu. Kerana Syiah mendakwa bahawa Allah Ta'ala pernah mengembali ke semula matahari yang telah tenggelam kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, di mana perawi-perawi Syiah meriwayatkan daripada Imam Baqir, daripada ayahnya, daripada datuknya yakni Husain bin Ali, daripada Juwairiyah ni lelaki ni, jangan ingat perempuan. Juwairiyah ni takut tu Salamah pun apa ni, tak apalah tu Juwairiyah ni tak apa tu Abu Salamah dah. Juwairiyah ni lelaki, dia ni salah seorang pendukung Sayyidina Ali. Satu hadis yang panjang, cuma dalam hadis tu menyebutkan begini, pernah satu hari Amirul Mukminin Sayyidina Ali ni berjalan pergi ke Babylon lah. Babil ni Babylon, mudah dan pada waktu tu matahari sudah berada di hujung waktu asar, maknanya hampir-hampir tenggelam. Semua rabat, kemudian selepas tu tenggelam, maknanya habis adalah waktu asar, sudah masuk waktu maghrib. Itu cerita dianya. Dan ufuk pun sudah berwarna merah. Dan kalau kita belajar dalam hadis, selagi ufuk itu tidak keluar merah, mana waktu asar masih ada. Akhir waktu asar ni ufuk berwarna kuning, itu disebut dalam hadis. Bila habis warna kuning, bertukar jadi, orang panggil dia ufuk juga tempat kita pun, mega dia panggil. Mega tu bertukar jadi merah, maknanya masuk waktu maghrib. Bila habis mega merah masuk waktu isyak. Ni nampak dah mega merah itu, maknanya sudah habis waktu asar. Kata Juwairiyah yang turut serta bersama Sayyidina Ali ni, kena ingatlah ni, takut silap faham, ni cerita karut ni. Maka Sayyidina Ali berpaling kepada saya. Dia kata Amirul Mukminin berpaling kepada saya, dan dia kata kepada pembantu dia Juwairiyah itu, hatil ma', bawakan air untuk dia berwuduk lah. Maka kata Juwairiyah, saya pun bawalah kepadanya bekas yang mengandung air, fatawadda, lalu dia pun berwuduk. Kemudian dia kata kepada saya, kata Juwairiyah, azan ya Juwairiyah, azanlah wahai Juwairiyah. Maka berkatalah Juwairiyah, fakultu, maka saya pun kata, wahai Amirul Mukminin, ma wajabal isya' ba'du. Dia kata, kita ni nak sembahyang malam ni dah, nak sembahyang malam ke? Maka Sayyidina Ali pun jawab, oh bukan, dia kata azin lil asri, azan ni untuk sembahyang asar, azan ni untuk sembahyang asar. Sedangkan habis dah waktu asar tu, gelap dah, masuk ngarik dah. Maka saya pun kata dalam hati saya, azan untuk asar, wana ni azan untuk asar, sedangkan matahari sudah tenggelam. Tetapi dia kata, alayya ta'ah, sami'na wa ata'na. Saya taat sajalah. Fa'adzantu, maka saya pun azanlah. Maka Sayyidina Ali pun kata, aqim, qamaklah. Wa idza ana fil iqamah, ketika apabila saya sedang melakukan iqamat, tiba-tiba saya lihat kedua bibir Sayyidina Ali itu bergerak, seolah-olah seperti burung gagak yang menggerak-gerakkan mulut dia. Tapi saya tak faham apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Ali tu. Tu tiba-tiba saya tengok, kata Juwairiyah, faraja'ati syam bisaririn azim, tiba-tiba matahari kembali semula, masuk di Agustus. Matahari masuk di Agustus, mari masuk ke waktu asar semula. Terang nampak, hilang dah mega merah tu. Sehingga matahari berhenti betul-betul pada pertengahan waktu asar. Maka bangunlah Sayyidina Ali dan dia kata Allahu Akbar sembahyang asar. Wa sallaina marah, dan kami, maksud saya lah, dan orang lain yang ada bersama dia pun sembahyanglah berjemaah, jadi makmum pada dia. Baik. Bila mana Sayyidina Ali selesai salat,
Maka matahari pun kembali semula kepada keadaan asal dia, sepertilah pelita yang diletakkan dalam bekas. Warabak, kemudian jadi gelap semula, dan tubik keluar ada bintang di langit tu. Cerita dia menarik juga ni. Wastabakat di mana bertaburan bintang di langit. Faltafat ilayya. Faltafata ilayya, kemudian dia pun paling pada saya. Saya kenal dia paling pada saya. Dia kata, azin lil isya. Mana saat ni lepas isyak di sini maksud maghrib, kena ingat dia isyak ni kalau isya'ain maknanya maghrib dengan isyak. Kalau sebut isyak saja dalam konteks hadis ni lah, jangan silap faham. Lama kita mai isyak mana kau nak jamak takhir. Dah, isyak sini maknanya maghrib. Kena faham tu. Azan lah pula untuk isyak, ya dhaifal yaqin, wahai orang yang lemah keyakinan. Dia marah pada Juwairiyah, tak ada yakin. Gapo dia dalam hadis ni? Apa dia nak sebut dalam hadis ni? Dalam hadis ni sebut ni, kita bincang ni hadis ni, kena ingat hadis ni antara hadis yang ulama berselisih pendapat. Ana akan baca selepas. Tetapi kita bawa ni ayatnya dari segi keyakinan Syiah. Kalau yusyak bin nun, makna matahari dan bulan berhenti bergerak kerana dia atas arahan Allah. Adapun Sayyidina Ali ni tidak bulan, matahari sahaja. Hak sudah pergi masuk pergi Agustus mula, daripada masuk waktu maghrib undur semula jadi waktu asar di markas, betul-betul duduk tengah waktu asar. Maknanya kedua-dua ni ada makna Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kain alam ini supaya tunduk pada dia. Maknanya ada persamaan. Ayatnya takrim li aliyin, suatu pemuliaan dari sisi Allah kepada Ali. Baik, tak apalah, cuma kita nak tengok kedudukan hadis ni, sebab setengah ulama ahli sunnah kata hadis ni betul berlaku gitu kepada Sayyidina Ali lah. Gitu. Apa ni cuba kita tengok sini lah. Hak ni maklumat ni ada dalam kitab Uyunul Mu'jizat yang ditulis oleh Husain bin Abdul Wahab. Dan hadis Raddus Syams li Ali, hadis matahari kembali semula untuk supaya Sayyidina Ali boleh sembahyang asar ni, dikeluarkan hadis ni oleh sebahagian ahli-ahli hadis dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sesungguhnya perkara ini berlaku di zaman Nabi. Tu. Di mana Sayyidina Ali telah berdoa supaya Allah kembalikan, di mana Nabi doa ni. Dalam riwayat sunnahnya, kana fi zamanin Nabi da'a an turadda syams li aliyin. Nabi berdoa kepada Allah supaya Allah kembalikan matahari kepada Sayyidina Ali sehingga dia boleh sembahyang waktu asar. Faruddat, maka dikembalikan kepada dia. Dalam satu riwayat lain, ada dalam riwayat lain pula sebut, peristiwa ni berlaku selepas Nabi wafat. Tu lagi kacau dah. Selepas Nabi wafat. Lepas tu siapa dia yang doanya? Sayyidina Ali sendiri. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun ada setengah-setengah ulama ahli sunnah yang terima ayat ni keramat Sayyidina Ali, bukan mukjizat, tapi Imam Ahmad kata la aslalahu, hadis ni tidak ada asal, tak boleh diterima. Tidak ada asal, ni bukan hadis ni, rekaan semata-mata. Tapi Ibnul Jauzi kata maudhu'. Al-Ajluni dia ni antara hak saku, dia kata sebenarnya Ibnu Jauzi itu tersalah tu. Al-Ajluni kata, dia kata hadis ni dianggap sebagai hadis hasan. Dia nukil daripada Suyuti, kata hadis ni hadis hasan. Dan dia kata Imam Tahawi dan Qadhi Iyad kata hadis ni sahih. Mullah Ali Qari dia kata tak betul hadis ni. Tak apa, cuba kita tengok. Dia ni tak betul sebenarnya, hadis ni tak betul. Dari segi logik pun tak boleh terima hadis ni. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ketika orang tanya dia tentang hadis ni, dia kata lakinnal muhaqqiqun min ahli al-ilmi wal ma'rifah bil hadis ya'lamun anna hadzal hadis kadhibun mawdu'un. Kata Ibn Taymiyah, ahli-ahli tahqiq, mana ulama Islam yang membuat penelitian terhadap hadis ni, mereka telah menghukumkan bahawa hadis ni dusta dan maudhu', tak dipakai. Baik, tak apalah. Ana sebut tu takut kita akan tengok dalam internet kata ada orang kata sahih. Dia sebenarnya tidak sahih. Tidak munasabah. Lepas tu kalau kita kata sahih, mana sahih?
Sebab ada kata zaman Nabi berlaku, ada kata selepas Nabi wafat. Maknanya ittirab, tak jelas, tak ada nak dalil. Ini bukan bab fiqh, ini bab kepercayaan. Tapi dari Syiah memang sahih. Baik, yang demikian, ini semua adalah bentuk-bentuk persamaan dalam bab akidah wasiat antara Yahudi dan Rafidah. Tidak pelik lah. Sebenarnya tidak pelik kalau kita sudah faham dah asal usul kejadian Syiah, kita tidak pelik. Sebab apa? Sebab pengasas dia tu Yahudi. Tak pelik. Bukan satu perkara yang ganjil. Kerana yang mengasaskan Syiah ni adalah Abdullah bin Sabah. Dia ni Abdullah bin Sabah, dia ni lah sebenarnya pengasasnya, dan dia sebenarnya tujuan dia mengasaskan Syiah ni sebenarnya nak menarik supaya umat Islam ni mengikut ajaran Yahudi, tetapi bukan atas nama Yahudi. Dia berselindung di balik jenama Ahlul Bait, keluarga Rasulullah. Kenapa dia berlatar belakang ke keluarga Rasulullah? Kerana tujuan nak menipu umat Islam. Siapakah hari ni pun umat Islam kita jadi pening, jadi pening bila sebut keluarga Rasulullah. Mari ni keluarga Rasulullah yang ke-38. Seorang pun koyak orang koyak buat kulit apa? Kulit sutun, kulit udang. Nak makan. Lepas tu dia pun nampak comel. Siapa ada seorang perempuan tu berdoa, dia sedang mengandung, dia masuk dalam FB dia, minta lah anak dia support dengan Habib hak 38, hak generasi 38. Tu karut tu. Anak tak kira kalau betul pun tak apa. Dan dia tidak masuk surga kerana dia dakwa dia keluarga Rasulullah. Anak gitu mudah tak apalah, awak nak dakwa lah. Anak keturunan Nabi ada, cuma anak tak ayat kat orang. Sungguh anak ayat tu. Cuma kita orang Kelantan tak sisahu lah kita keluarga. Cuma anak tak ingat yang keberapa ribu lah. Generasi yang keberapa ribu tak nak tengok. Tapi anak yakin anak daripada keturunan Nabi ada. Nak kata mana? Nabi ada tu bapak segala manusia tu. Nak kata mana? Dia bukan kerana itu kita dimuliakan. Sebab tu kita tengok, cuba fikirkan. Kenapa Allah, apa hikmah? Kenapa keluarga Rasulullah ni ramai yang kafir? Bani Hashim, Abdul Muttalib, Abu Talib. Kepada Abu Lahab tu pak saudara dia, bukan kata pak saudara sabit tu. Pak saudara dia. Sepupu-sepupu dia. Bukan semuanya Islam. Bahkan Bani Hashim tu satu dia lawan dia semasa di Mekah. Itu isyarat dah bahawa semata-mata keturunan dia tidak menjadi penentu seseorang itu dapat kebaikan. Bukan sistem Islam. Orang Yahudi ni kalau kita baca, cuba rujuk. Boleh cek semula tak silap ana ayat 80 surah Baqarah tu. Orang Yahudi kata, kami, dia dalam ayat tu dia berbangga bahawa oleh kerana dia ni Bani Israel, bangsa yang paling terhormat, Allah tak akan azab dia. Kalau dia azab dalam neraka pun sekejap sahaja. Maka ayat 81, cuba cek anda tak ingat nombor ayat. Maka dalam ayat 81 Allah sebut sistem agama untuk seseorang itu dapat kebaikan di akhirat. Sistem agama dia bukan diasaskan di atas keturunan dan bangsa, tidak. Tapi asas untuk dapat kebaikan rahmat Allah di hari akhirat, seseorang itu beriman dan melakukan amal soleh. Beriman dan melakukan amal soleh. Betul, cuba tengok ayat 81. Ana pun tak ingat. Boleh rujuklah semula. Cuba tengok. Jadi, inilah kita nak bincang. Sebab dulu dia pernah berjaya, dia menggunakan nama keluarga Rasulullah. Orang di sebelah Mesir, di sebelah kita kata Kufah, di Iraq ni, terima keluarga Rasulullah kan. Umat Islam ni dia bila sebut Habib, Ahlul Bait, hati dia sangat dekat. Lepas tu dia pakar, lepas tu memanglah dia orang Arab ni comel. Enggak dia tak mari, huduh-huduh tu dia mari comel. Dia mari comel kita tengok. Wah, anak tengok kapal anak comel pada tu ada lagi. No. Cuma kita tak ayak ke TV3 sebab tu hati-hati lah. Benda-benda. Tapi orang Islam kita ni kalau tidak diberi pendidikan yang baik. Sebab tu anak baru semalam anak mula buka baca kitab tentang Syama'il Nabi yang disyarah oleh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Badar itu. Bagus kitab tu Dia buat syarah. Biar kita kenal. Memang dia sebut maqasid mula-mula. Tujuan pertama kita nak baca hadis 416 hadis tu tentang fizika Rasulullah, gigi Rasulullah, lagu mana cara Rasulullah bercakap. Kita nak kenal Rasulullah. Bahaya kalau tak kenal Nabi, dia boleh tertipu. Tu. Sebab dalam tu dia ada sebut juga banyak kau dia bincang. Mana hak duk dakwa keluarga Rasulullah ni apakah benar semuanya? Tak. Tidak boleh nak buktikan. Baik, dia kemukakan sanad. Sanad betul ke sanad tu? Sanad ni semua orang boleh buat.
Kecuali bila diuji dengan ilmu sanad, baru tahu. Kalau misalnya dia mari sanad, lepas tu setiap nama ni kita nak rujuk di mana? Ada di daftar ke dalam kitab rijal? Tak ada. Oh, tak ada sanad tu ana boleh buat. Ni kita pipu nama buat kita ni. Ana apa kata? Berapa orang buat kita ni? Ana ni ketua keluarga Rasulullah yang engkau tak cukup. Ini tak cukup. Setakat ada ni lah sanadnya. Ana ni yang ke-21. Sebab hari ni tak amam, hari ni tak 21. Kalau amam mungkin boleh sampai 40 ni. Boleh buat sanad gitu. Sekadar ada nama. Lepas tu pengesahannya. Boleh kalau kita guna ilmu hadis, ilmu sanad, ilmu rijal, jadi bermasalah. Sebab itulah hadirat, kalau dia nak dakwa, kita pun tak nafi, tapi itu bukan menjadi penentu. Kita hormat pada. Kita hormat tidak keluarga Nabi pun kita hormat. Kalau seseorang itu ittiba' sunnah, ikut sunnah, kita akan hormat. Walaupun dia tak tahu asal usul pun. Boleh jadi anak zina katakanlah. Tiba-tiba dia ni bagus. Ikut agama dengan baik. Kita akan hormat. Itu sikap orang Islam. Itulah kena ubah masyarakat. Masyarakat kita tengok, oh keluarga Rasulullah mari. Lepas tu dia ni sambung. Dia sambung. No, Mesa ni pun sambung. Lepas tu putih. Lepas tu mata pegak 3 jam sekali. Gak lah. Orang kita lemah lalu. Lepas tu surbai pun besar. Kecil sikit pada meja ni. Surbai dia. Kain surbai tu. Anak sahabat. Sebab gini di Kelantan tu pernah ada orang dakwa Arab, dakwa profesor. Tiba-tiba ganggu anak dara di Kelantan. Dipukul. Kita ingat kau orang sehingga diberi dia ruang untuk kuliah di masjid-masjid besar. Cuma penipu. Siapa ada video dia dipukul, dia ganggu anak dara orang. Rupanya dia ni di negara asal dia lari dah orang. Dia halak. Tapi dia mari tempat kita, dia ubah dia punya karakter dia tu dengan pakai jubah, pakai serban. Orang Arab dia kecil Arab. Orang kita dia kecil Arab. Dia orang Arab, dia kecil Arab. Biasa je. Orang kita dia kagum. Abu Jahal hebat lagi bercakap Arab. Ini masalah orang kita. Benar perkara. Jadi sebenarnya pengajian kita ni kita kena buat tu. Itu stigma tu. Bahaya tu. Bahaya kan? Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Dia kitab ni sebenarnya kalau kita belajar habis lah, kita akan nampak lah sebenarnya orang nak menipu ni macam mana. Sebenarnya kitab ni tujuan penulis ni apa ni Abdullah Al-Jumaili, dia kemuka kitab ni nak ceritakan kepada kita ajaran Syiah tu penipu. Sebab apa? Sebab dia bukan mari daripada Quran dan hadis, mari daripada Yahudi. Gak Syiah ni dia pecah banyak pula, masuk dalam pelbagai ajaran pula. Liberal ada semua tu. Tu baik. Sebab itulah Hasan Nadwi kata Syiah ni adalah tong sampah, tepat dilonggokkan semua ajaran salah. Tu baik. Ana ambil sedikit lagi sedikit lagi kita habiskan bahagian ni dia sebut di sinilah, ana tak perlu ulang lah. Banyak dia buat sini dalam proses nak menyabitkan bahawa tidak suatu perkara yang ganjil bila ajaran Syiah ni banyak kita boleh sama sehingga sebesar ni buku kita boleh buat bahawa ajaran Syiah ni sama Yahudi. Tidak pelik. Sebab apa? Sebab pengasas dia tu Yahudi. Dia kemukakan. Ni kita bincang dah sebelum. Jadi anda tak perlu bincang lah. Banyak dia mari kata-kata ulama, sama ada ulama Ahlus Sunnah dan juga ulama dari kalangan Syiah yang memperakui bahawa pengasas Syiah ni adalah Abdullah bin Sabah. Siapa Abdullah bin Sabah itu? Dia ni sebenarnya seorang Yahudi yang mana dalam Yahudi pun dia terkenal dah. Sebab kalau dalam Yahudi dia sebut bahawa wasi pada Nabi Musa ni Yusha' bin Nun. Dia sendiri ada sebut. Anda tidak bacalah di sini. Tapi di sini ada disebut dalam riwayat bahawa dia pernah buat kenyataan bahawa dia dulu semasa dalam Yahudi dia sebut wasi Nabi Musa Yusha' bin Nun. Tapi bila dia menyamar masuk dalam kalangan masyarakat Islam, dia kata Sayyidina Ali itu wasi kepada Nabi. Kata-kata dia tu. Terakhir sekali perkara itu menjadi akidah. Menjadi akidah. Begitulah dia. Cuma di sini kita masuk pada perbincangan yang keempat, ar-raddu ala aqidatil wasiyah indar Rafidah. Bantahan terhadap akidah wasiat di sisi Syiah Rafidah. Sebabnya kalau Syiah di Kelantan lah. Syiah di Kelantan memang dalam usrah-usrah dia mengikut sahabat ana lah. Ada sahabat ana tu dia menyamar, dia duduk dalam tu. Dia anak murid ana sebenarnya. Ana sebut gini pun dia tak tahu siapa. Kalau dia dengar pun dia tak nak terus lah. Pertama sekali anak murid ana tu dia macam sesuai jadi penyamar. Kita tengok muka dia pun memang sesuai lah. Dan dia pernah takut nak keluar. Ana kata jangan tak duduk situ. Maklumat kita bagi tahu pada ana.
Jadi dia sebut, dia kata meme akidah ni ditekankan. Meme dalam muqaddimah ucapan dia sebut anna aliyan wasi Rasulillah. Sayyidina Ali adalah pengganti Rasulullah. Dia sebut akidah tu, dia sebut dalam ucapan dia muqaddimah. La tahid dia lah kalau kita sebut sorak kan. Dia akan sebut. Sampai begitu sekali. Jadi nak talak macam mana? Nak ambil sikit saja, ambil satu poin saja yang terakhir lah. Seperti kita sedia maklum bahawa Syiah Rafidah ni melampau memuji Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini perbuatan ini dengan sengaja sebenarnya. Dia ada maksud dia, bukan kerana kejahilan. Kerana dia alim dalam bab ni. Sebab tu dia guna Sayyidina Ali ni untuk, dia begini, dia angkat Sayyidina Ali dalam masa yang sama dia menjatuhkan sahabat. Dia bukan angkat Sayyidina Ali saja. Sebab dulu zaman awal, selepas Nabi wafat, ada di kalangan keluarga Rasulullah dia angkat Sayyidina Ali, tapi dia tidak menjatuhkan sahabat lain. Ni dia sebut mufaddilah. Dia tak ada akidah-akidah yang dia cuba sabit kepada Sayyidina Ali. Cuma Sayyidina Ali layak jadi pemerintah, layak jadi dari sudut siasah Sayyidina Ali lebih patut kerana dia keluarga Rasul. Sekadar itu sahaja. Tapi dia tetap menganggap Sayyidina Bakar itu sebagai sahabat yang baik. Tu dia panggil Syiah Mufaddilah. Tu peringkat awal tu. Ni lah orang panggil Syiah dari sudut siasah sahaja. Dia tidak melarat pergi kepada akidah lagi. Jadi Syiah dari sudut akidah tu dia berkembang, akhir sekali dia mengangkat Sayyidina Ali menjadi wasi, mengangkat Sayyidina Ali menjadi tuan. Inilah Ibn Sabbah yang mula-mula buat. Bermula daripada saat itulah memberi kelebihan kepada Sayyidina Ali dari sudut siasah semata-mata, dia berubah menjadi dari sudut akidah. Kita bincang ni tu. Sebab tu ulama kita tidak mengkafirkan Syiah Mufaddilah. Tak berlaku di permulaan Nabi wafat ke Sayyidina Ali lebih sebab dia keluarga Rasulullah, menantu Rasulullah lagi. Itu dari sudut politik. Sebab kita lah, kita kata keluarga kita. Keluarga Tok Gumti Besar Kelantan. Mesti ada legasi dia, kita kata tak? Mesti, contoh tu. Aku sekali balas. Nampaklah kegangan dia tu. Benda-benda gitu saja. Dia nak hati-hati rasa tu. Tetapi Sayyidina Ali ni cerdik. Memang dia cerdik. Dia kata, tu perbincangan selepas ni sebenarnya. Tak apalah kita bincang selepas ni. Baik. Di sini, secara umum, setakat kita bincang, bentuk ghulu. Dia masuk bab pula. Sebab kata dia, bila kita bincang tentang akidah wasiat mengikut Syiah ni, dari sudut Syiah, dia akan keluar satu istilah. Istilah ni sudah dikenal pasti oleh ulama sebagai punca manusia jadi sesat, bahkan jadi kafir. Apa dia? Ghuluun fis salihin. Melampau memuja orang soleh. Nabi Isa diangkat jadi Tuhan tu sebab apa? Ghuluun fis salihin tu macam mana dia tak ada ayah? Lahir daripada ibu, bukan melalui ayah. Itu bukan proses biasa tu. Patut sebut pula ada Quran, Allah tiupkan roh dia. Ruhum min. Sebut pada sana. Min tu kembali pada Allah. Sudah. Terus. Roh Allah. Bila roh Allah, sebab tu dia kata Nabi Isa ni bukan Tuhan Allah, Tuhan anak. Tuhan anak ni tidak sekuat Tuhan Allah. Tu. Jadi itu sebenarnya ghuluun fis salihin. Sedangkan Nabi Isa dia mengajar bahawa dia ni Abdullah wa Rasuluh. Itu. Sinilah dia akan keluar. Gak ghuluun fis salihin ni berlaku dalam bab tasawuf, dalam bab tarekat, boleh dalam bab orang panggil ajaran salah, mesti ada ni. Mesti ada ni. Kalau tengok dalam internet, anda pernah jumpa. Sampai hari ni pun dia masih begitu lagi. Dia ni seorang ahli zikir lah. Ahli zikir, dia sebut ahli zikir. Dia jumpa Ana di satu taman bunga di Kelantan. Dia kenal Ana. Ana pun kenal dia. Ana sebut setakat tu sebab dia ni sekarang ni agak masyhur jugalah. Dia terlibat dengan politik sekarang ni. Tu jadi masyhur dia tu. Ana tak sebut nama lah. Dia kata, dia kata apa pandangan enta tentang Nabi ni? Dia tanya begitu lah, siapa? Ana kata Nabi ni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Tu Nabi. Dia kata dari sudut perbezaan dia dengan manusia. Innama ana basyarum mithlukum. Tu jelas kata dalam Quran sebut. Jangan tanya soalan itu. Tu. Dia kata tak. Dia nafi. Nabi ni betul dia manusia, tetapi bagaikan permata zamrud. Zamrud dengan batu kuari. Batu kuari kan? Ana tanya terbaru 280 satu lagi. Zamrud sebiji sana pun 40,000. Batu juga. Tu batu kuari. Ni batu zamrud. Begitulah Nabi. Anak kata ke dia. Jadi ustaz nak sebutnya apa sebenarnya? Maknanya bila kata batu, maknanya sama-sama batu. Dia tak akan naik jadi lebih daripada batu. Gitu ke?
Dia tak berani nak kata. Anak kata, ustaz kena jelas kepada anak. Betul lah zamrud tu mahal sebab dia zamrud. Tapi dia tak hilang kebatuan dia tu. Jadi ustaz nak sebut apa sebenarnya? Dia tak berani nak sebut. Anak nampak dia, lepas tu dia tanya, kalau enta pergi ke kubur wali, enta apa yang enta akan buat? Anak kata, anak akan doa keampunan. Anak akan minta astaghfirullah alaih. Saya akan minta supaya Allah ampunkan dosa dia. Oh, dia kata itu biadab. Dia sebut biadab. Oh, itu biadab tu. Anak kata, dan Nabi kita ajar begitu. Kau pergi pada kubur sahabat, di kubur Baqi pun Nabi suruh istighfar. Nabi ajar begitu. Anak ikut Nabi. Dia pun senyap. Dia kata, biadab tu. Kata, jadi hak tidak biadab macam mana? Dia kata, banyak lagi yang tak kena belajar. Dia pun pergi. Segitu, jenis gitu. Anak ingat dia pun tak faham apa yang dia belajar tu. Teruk sungguh. Oh, boleh. Tapi dia ni cerdik. Antara pelajar terbaik lah. Guru saya pun kata dia ni cerdik. Ingatan dia kuat. Dia hafal sekejap sesuatu. Matan dia hafal. Daripada sekolah Inggeris, dia pergi pondok sekejap dia boleh baca kitab. Hebat dia. Tapi dia kena penyakit ni. Tapi soalan kita dia tak jawab. Dia tak wani. Dia ada. Cuma kalau dia sebut tu mungkin banyak perkara lagi lah berlaku perbincangannya. Kalau dia sebut tu, dia pun tak wani sebut. Tu. Jadi perkara begitu orang panggil ghuluun fis salim. Bakni ni kemuncak ghulu. Memberi sifat Allah kepada wali. Yang dia anggap wali. Sebab Sayyidina Ali ni dia panggil, kalau Nabi ni ketua para Nabi. Sayyidina Ali ketua para wali. Ketua wasiat. Lepas ni ada sebut. Baik, Anda nak sebut sikit. Anda ambil 5 minit lagi. Baik. Antara yang kita telah bincang sebelum ni, betapa gulunya fahaman Rafidah terhadap Sayyidina Ali. Yang pertama, Sayyidina Ali ni boleh bercakap dengan Allah. Allah bercakap dengan Sayyidina Ali. Dan juga Allah bercakap tu satu perkara. Bercakap ni maknanya berlafaz lah. Satu lagi bermunajat. Dalam keadaan perlahan. Tu 2 perkara. Tapi anda gabungkan sekali. Yang kedua, Syiah menyabitkan bahawa Rasulullah ni, Sayyidina Ali ni, oleh kerana dia wasi Rasulullah, maka darjat dia lebih sama dengan Rasulullah. Tapi Khomeini kata tak, lebih tinggi daripada Nabi. Khomeini kata dalam kitab dia. Yang ketiga, malaikat pun, maknanya malaikat tolong menyampaikan wahyu pada Sayyidina Ali. Malaikat tu. Yang keempat, dikembalikan matahari kepada Sayyidina Ali dari riwayat yang kita baca, cerita Juwairiyah tu lah. Yang kelima, tu yang kelima. Dan banyak lagi lah. Tu. Kemudian di sini kita bincang untuk sesi akan datang lah. Untuk perbincangan akan datang kita akan bincang, di sini ada 3 dalil besar. Di bawah satu-satu dalil itu dia ada pula dalil pecahan bahawanya akidah ni adalah tidak benar. Baik. Kalau kita faham betul-betul akidah ni, kita boleh tolak pandangan ajaran salah di tempat kita ni yang meletakkan bahawa guru-guru mereka tu siapa boleh tahu perkara gaib. Boleh tahu perkara gaib. Ada seorang guru di Kelantan tu, anak murid dia jadi taksub pada dia. Ada seorang pergi, ni anak murid dia tahu cerita ni. Orang pergi ke rumah dia tu, siap dia hidayah. Tapi tidak melalui WhatsApp lah, tak ada WhatsApp apa tu. Dia boleh tahu. Dan dia boleh tahu dari mari tu kan apa. Dia sebut, orang apa gitu kata betul. Ni memang ingat saya nak tanya betul, tapi guru dia boleh tahu. Dia boleh baca dalam dada saya. Kesal dia apa? Kesal dia selepas tu anak murid tu bila apa saya tu guru dia tu kata tu memang benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan benar berlaku. Jadi begitu. Di Kelantan pernah berlaku. Mati dah guru dia ni. Jadi bila disebut pada anak kata bahayalah. Sebab tu Imam Abu Hanifah dia doa pada Allah supaya Allah jangan berikan sesuatu yang bersifat karamat pada dia. Takut anak murid silap faham. Tu orang panggil ulama murabbi. Dia tak mahu kelebihan begitu. Takut anak murid silap faham. Lama anak murid dia lihat yang itu, tidak lihat pada ilmu tu. Tu Imam Abu Hanifah. Itulah kalau nak kata wali pun. Bagi anak tu wali dia tu. Perjuangan dia, sumbangnya dia kepada umat ini besar. Baik gitulah. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat itulah dulu. Untuk sesi akan datang insya-Allah kita akan bincang dalil-dalil melalui riwayat sahih dan secara logik bahawa akidah wasiat ni salah, tidak terpakai dalam agama kita, bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih.
Kita kenapa jadi hak ni anak kehura dalam bentuk kita nak bawa dalam kehidupan realiti kita. Ajaran-ajaran salah ni memang banyak terlibat dengan ni. Begitulah. Kita berhenti setakat tu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.